A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada video kali ini saya akan kongsikan beberapa cara bacaan suratul Fatihah yang mana kita masukkan sedikit lagu ataupun rentak dalam bacaan kita, tetapi masih menjadi keutamaannya adalah tajwid, ya. Sebab apa? Di dalam membaca Al-Quran, perkara utama yang perlu kita dahulukan adalah tajwid, yang keduanya baru lagu, supaya bila kita melagukan bacaan, tajwid kita masih terpelihara. Ini bersesuaian dengan firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi warattilil Qur'ana tartila. Okey, jadi dalam apa jua keadaan kita baca Al-Quran ini, sama ada lambat ataupun cepat, hendaklah ianya dibaca dengan tartil. Maksud tartil ni adalah kita menjaga tajwid, sifat huruf yang sedia ada ataupun yang mendatang, dan juga tempat untuk kita waqaf dan ibtidak dalam bila kita membaca sesuatu ayat yang panjang. Baik, bila saya membaca Al-Fatihah, ia punya berbeza mengikut keadaan. Hatta di dalam salat sekalipun, dalam salat fardu kita akan baca sedikit lambat dan ayatnya tidak bersambung-sambung. Adapun sebagai contoh dalam solat sunat, solat-solat yang dikategorikan sebagai solat sunat, contohnya macam solat sunat tarawih, ya, kita akan, macam saya sendiri akan baca dengan dalam keadaan ada setengah ayat yang disambung, dan disebabkan itu lagunya pun akan jadi berbeza. Baik, kita mulakan dengan suratul Fatihah dalam salat fardu. Dan sebelum saya mulakan, suka untuk saya kongsi satu perkara berkenaan dengan isti'adzah, iaitu bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Betapa pentingnya bacaan isti'adzah ini pada permulaan sesuatu bacaan Al-Quran, kerana ia bersesuaian dengan satu ayat dalam suratul Nahli yang berbunyi fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Maka di dalam solat pun, sebelum kita membaca suratul Fatihah, disunatkan untuk kita membaca isti'adzah secara sir, secara sembunyi, dan baru kita baca bismillah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, itu satu contoh bacaan suratul Fatihah dalam solat fardu. Okey. Sebagai contoh, saya bagi contoh yang kedua dalam solat sunat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu contoh dalam sunat tarawih yang biasa saya buat. Boleh juga kita sambungkan beberapa ayat yang kita rasa kalau boleh biarlah maknanya agak sesuai. Contohnya macam ayat
kita sambung daripada ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga dan ayat keempat. Dan boleh juga dengan ayat kelima sekiranya nafas kita panjang. Ataupun kalau nafas kita panjang boleh juga ayat ke-6 dengan ayat yang terakhir, ayat yang ke-7 kan. Okay, sebagai contoh, ini saya sambungkan beberapa ayat yang lebih daripada tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Okay, sebelum saya mengakhiri video ini, suka untuk saya kongsikan satu perkara apabila kita melagukan bacaan. Okay, hendaklah kita mengelakkan diri kita daripada menambah-nambah huruf yang panjang. Contoh, bila kita baca ayat yang ke-7 dalam suratul Fatihah, terlalu banyak getaran pada perkataan waladdallin. Ini adalah sebenarnya perkara yang dilarang oleh ulama dalam bacaan Al-Quran, kerana ia adalah seolah-olahnya kita menambah-nambah huruf alif di dalam perkataan tersebut. Cukup sekadar dengan kita cuba untuk kurangkan, minimalkan dengan membaca dalam keadaan demikian. Kalau sekiranya kita, saya ambil contoh, kalau kita mengambil sanad Al-Quran, kita hanya boleh baca dengan satu nada, satu alif sahaja. Waladdallin, kita tak boleh baca waladdallin. Itu ada sebenarnya bila perkara ini ditegah oleh ulama dalam membaca Al-Quran. Hatta dalam dengung pun kita tidak boleh terlalu melenggukkan bacaan tersebut. Jadi itu adalah sedikit pesanan saya. InsyaAllah saya akan kongsikan lagi perkara-perkara yang lain akan datang. Dan saya mohon kepada anda untuk subscribe, like dan juga komen ataupun maklumkan kepada saya apa bacaan Al-Quran, hukum-hukum tajwid yang nak saya kongsikan dalam channel YouTube saya ini. Terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.